Salam bagi saya Syed Sulaiman Arifin Al-Qusi dari Sisak Radio. Hari ini nak sambung posting saya yang terdahulu itu tentang personality dan iceberg. Saya telah gambarkan bahawa personality itu adalah seperti iceberg yang sebahagiannya timbul, 90% darinya adalah tenggelam, di mana 10% adalah personality yang kita nampak di khalayak ramai. Kita menyangka-nyangka orang itu bersifat begini, tetapi sebenarnya ada sifat-sifat lain yang kita tidak dapat baca kerana dia tenggelam di dalam air. Jadi psikologis menggambarkan bahawa manusia ini ada aspek sedarnya, iaitu apa yang kita nampak, apa yang dia sedar, dan ada aspek bawah sedar. Bawah sedar ini apa yang dipikirkan dalam hati, dalam jiwa dan nuraninya selama dia hidup ini. Segala memori terkumpul, segala rangsangan daripada luar terkumpul di dalam minda, dalam mindanya, dan menjadi satu macam peribadi atau idealistik, dan di mana agak sukar bagi kita untuk tembus ke dalam segala yang menjadi idealistik. Namun bagi seorang yang terlibat dalam dunia pemasaran ataupun dunia marketing, perkara ini adalah perkara yang sangat dikaji, bagaimana kita nak mendekati manusia ini yang mempunyai 90% sesuatu di sebalik diri yang kelihatan. Jadi saya telah menyebut perkataan rapport. Rapport sebelum ni namanya rapport, walaupun ejaannya report, tapi rapport dalam psikologi maknanya kejelekitan, iaitu rapatnya kita dengan personality ini. Kalau kita rapat, kalau kita mungkin boleh merubah orang ini, kalau mengikut satu teori perubahan, bagaimana seseorang itu boleh berubah. Seorang itu boleh berubah apabila kita bayangkan diri seseorang itu sebagai ais, ketulan ais yang mempunyai satu bentuk khas. Jadi kalau kita nak merubah diri manusia ini dengan idealistik ni, kita kena cairkan dia sedikit demi sedikit. Idealistiknya kita cairkan sehingga dia menjadi cecair, dan waktu dia menjadi cecair ini, kita melakukan apa yang dinamakan sebagai intervensi. Sebab intervensi yang merubah isi kandungan bendali ini, yang sebelum kita nak merubah, kita kena mencairkan, iaitu mencabar minda personality itu agar dia melonggarkan pegangannya. Ini kita nak kena pandailah berinteraksi dengan manusia ini supaya idealistik atau pegangannya mencair kerana cabaran-cabaran dari kita. Kita mungkin mempertikaikan mengapa dia jadi begini. Dan kadang-kadang ada orang berubah disebabkan oleh peristiwa yang berlaku dalam keluarganya sehingga dia menjadi cair begini. Dan setelah itu kita masukkan input, apa yang kita mahu manusia itu belajar, dan baru kita bekukan dia balik menjadi seorang yang mempunyai pegangan baru.
Ini seorang pentadbir kena ada kemahiran ini. Dan ketika nak mencairkan ini dalam satu saat yang mustahak, tak boleh terus-terus lompat sini. Tak boleh. Nanti dia melantun balik, dia melawan tauki, pening kepala nak dia buatnya. Jadi kena cairkan. Nak cairkan ini ialah kita kena pecah minda dia. Kita kena cari argument. Ada banyak cara lah dari segi psikologi. Ada cara yang beri logika, ada yang menentang one by one. Mengapa anda begini-begini, kita mempertikaikan pegangannya. Ada orang macam-macam yang dia percaya hantu umpamanya. Dia tak mahu tak nak percaya. Dia mesti nak percaya. Jadi kita kena tanya, kita kena pecahkan logika dia tu. Sehingga dia sebenarnya silap aku ni. Jadi menjadi cair dan kita boleh merubah dia kepada jadi manusia baru. Manusia baru. Tuan-tuan dan perempuan, apabila dia menjadi manusia baru ni, jadi senanglah kita berurusan dengan dia. Seorang ketua umpamanya perlu mempunyai kemahiran ini. Kalau tak ada kemahiran ini, alamat sukar juga kita nak merubah orang. Sebab pada ketika ini seorang pentadbir yang cekap, dia tidak akan terus melakukan sesuatu. Dia akan melemparkan idea supaya idea itu dikongsi oleh anak buahnya dari sehari ke sehari, dan dikongsi secara literal. Jadi secara mulut ke mulut, literature, berbincang. Akhirnya pernah dengar kadang-kadang politician kita, ahli-ahli politik juga melakukan perkara ini. Dia tembak satu kenyataan yang kontroversi di mana tidak ada akhbar dan media, sehingga akhirnya seluruh masyarakat berbincang mengenai hal itu. Kemudian dia maknanya dicuba mencairkan pegangan rakyat ketika itu. Umpamanya, bolehkah rakyat terima sekiranya kereta yang berumur, motorkar yang berumur 12 tahun nak dilupuskan. Jadi di Malaysia mungkin agak baru lah, tapi di Singapura perkara biasa. Tapi nak memecahkan minda ni, jadi pemimpin kena pandai lah. Jadi setelah dia pergi ke peringkat 2 ni, dah senang kita boleh masuk input. Tuan-tuan dan puan, ini sedikit ilmu yang saya beri. Ada kaitannya dengan pentadbiran dan pengurusan dan pentadbiran. Dan untuk merubah ini, bukan saja anda kena mahir ilmu pentadbiran dan pengurusan, tapi ilmu kepimpinan. Kepimpinan ni bukan pentadbiran ya, bukan pengurusan. Kepimpinan ini adalah orang yang mempunyai kebolehan memimpin, dan dia mesti celik. Seolah-olah bayangkan orang yang mempunyai masalah penglihatan nak melintas jalan. Jadi perlu ada seorang yang celik. Yang celik itu memimpin. Orang yang celik ini memimpin orang yang buta, orang yang bermasalah penglihatan. Jadi itu namanya kepimpinan. Kalau dia boleh menarik ramai orang, mempunyai pengaruh yang tinggi, maka dia seorang pemimpin yang berjaya. Pemimpin yang berjaya ini akan memandu, memimpin, memegang tangan, memberi motivasi, melakukan apa yang harus dilakukan oleh seluruh organisasi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyak perkara yang harus kita bincangkan kalau ingin mempelajari tentang kepimpinan, pengurusan, pentadbiran, psikologinya. Saya ingin anda memberi pandangan dan berilah komen-komen di sini bagaimana saya boleh memperbaiki persembahan ini dan bagaimana anda boleh bertukar fikiran di dalam persembahan yang saya rasa baru bagi saya. Terima kasih. Saya Sulaiman Arifin Al-Qusi dari Sisak Radio untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.